akan masuk kepada topik 4, iaitu azimut determination dan juga handling of solar observation lah. Menentukan azimut, dan daripada menentukan azimut tu sampailah kita dapat bearing creek, dan kaedah bagaimana nak buat cerapan matahari. Okey. Asal dia, konsep asal dia adalah apa? Adalah bumi yang kita nampak secara relatifnya, matahari yang kita nampak secara relatifnya naik sebelah timur dan turun sebelah barat, membolehkan kita apa? Membolehkan kita buat kita mendapatkan bearing creek, iaitu bearing berdasarkan pelan akui ataupun berdasarkan peta. Jadi maksudnya kita sampai ke tahap tu kita boleh dapat, iaitu kita mendapatkan satu garisan di atas permukaan bumi, yang mana garisan tu dia ada antara piket dengan piket ataupun antara piket dengan tanda sepadan. Dan bila kita dapatkan garisan tu di atas bumi, kemudian kita buat cerapan ke matahari. Dengan cerapan ke matahari dengan data-data yang kita ambil, dia punya sudut ufuk, sudut pugak apa semua tu, dan juga maklumat-maklumat tentang tanda sepadan yang berkaitan dengan kedudukan tanda sepadan tu di atas muka bumi tu, membolehkan kita dapat bearing garisan tersebut, garisan antara dua titik tersebut. Berdasarkan bearing apa? Berdasarkan bearing creek. Okey. Sebelum tu kita akan tengok konsep dia bagaimana. Ini antara dua tempat, dua point. Ini satu titik, ini satu titik. Okey. Jadi ini sebelum ni mungkin dah ada bearing dan jarak daripada mana-mana plan lah. Tapi kadang-kadang kita nak semok ataupun kita nak pastikan dia masuk ataupun tidak, mungkin teranjak dan sebagainya, tanda sepadan. Dia punya point ni, maka kita boleh buat cerapan matahari lah. Kita boleh buat dia punya semokkan dengan pergerakan matahari di atas, pergerakan matahari pada sfera samawi, yang membolehkan kita akhir sekali dapat dia punya azimut. Okey, ini tanda sepadan. Okey. Sebagai contoh, ini adalah arah utara. Ini arah utara, okey. Arah utara, kalau arah utara benar, dia ke sini. Sebab apa? Sebab bumi itu dia membulat. Bumi kita bulat. Dia macam condor sikit. Andai kata kita duduk di sebelah timur origin, saya akan terangkan origin itu apa maksud dia. Ini arah utara benar. Utara bumi. Dia adalah arah utara bumi. Arah utara bumi. Dan ini adalah arah utara creek. Arah utara creek. Okey, utara creek. Ataupun utara pelan. Utara berdasarkan pelan. Utara pelan. Antara utara bumi dengan utara creek, dia ada beza sikit. Yang kita nak garisan ni adalah berdasarkan berapa kebukaan sudut daripada arah utara creek ke garisan ni. Inilah yang dimasukkan dengan azimut. Ataupun ini yang dimasukkan dengan bearing creek. Kita buat tulis dulu, bearing creek. Bearing creek. Bearing creek.
Dan dia juga dikenali sebagai azimut di dalam buku-buku kadasta lah, dalam dia punya kiraan-kiraan yang akhir sekali kita akan dapat bearing grid ni juga dikenali sebagai azimut. Azimut daripada matahari, ya. Azimut dengan matahari sama lah. Okey. Ni azimut. Azimut. Grid ni. Okey. Kalau azimut dengan matahari ni direct. Dia direct. Maksudnya kita ada matahari yang kita ambil. Kalau azimut daripada matahari ni maksudnya garisan duduk di sini. Dibuat garisan yang dimasukkan dengan azimut matahari mungkin di sini. Jadi ada garisan lain dulu dia ambil. Daripada garisan ni dia dapat azimut grid atau bearing grid, dia pindah bawa dapat ke sini. Sini ni akan dimasukkan dalam plan, dalam kita punya kerja. Ini diistilahkan azimut yang dapat ni diistilahkan sebagai azimut daripada matahari. Okey, daripada matahari. Kalau macam ini direct ni azimut dengan matahari ni, berarti kita direct terus. Matahari kat sini. Bagi contoh matahari tu kat sinilah, dia naik kat sini. Okey, nanti saya akan terangkan macam mana konsep ni. Bukan matahari kat atas bumi ni tak. Maksudnya apa konsep pandangan macam ni. Okey, matahari dia naik kat sini. Jadi kita akan buat cerapan matahari, iaitu kita akan ambil dia punya sudut dia. Dia punya bukaan sudut dia. Ini kita punya stesen kita. Ini kita punya alat. Ini dia punya titik rujukan lah. Titik rujukan. Tapi ditulis sebagai TR. TR. Di prism. Ini adalah prism. Okey. Dan kita observe ke matahari. Kita observe ke matahari. Okey. Ini sudut. Sudut yang kita kena ambil. Dia ada dua jenis sudut kita ambil. Satunya yang kita nampak dia ufuk lah. Ufuk. Satu lagi matahari dia macam naik. Ufuk. Dan satu lagi kita kena ambil juga dalam ufuk ni. Dia ada kalau kita nak tengok, saya nak tunjuk juga dia punya konsep dia. Ni kita kena ambil juga pugok matahari. Okay. Ufuk kena ambil, pugok pun kena ambil. Okay. Ada dua dia punya, dua sudut yang kena ambil lah, sudut matahari. Okey. Ini saya akan terangkan. Saya akan tunjukkan dari segi pandangan relatif terhadap apa? Pandangan kita terhadap sfera samawi dalam kes macam ni. Okey. Ini sfera samawi. Ini ufuk cerah lah. Saya akan buat ufuk cerah, saya buat ke sini tak apa, tak salah. Okey. Boleh je buat sini.
Okey, ini adalah pandangan kita. Andai kata kita sekarang ni, orang ni, pencerah ni berada di latitude bumi 10 darjah utara. Dia berada di latitude bumi 10 darjah utara. Latitude. Pencerah ni berada di latitude 10 darjah utara. Berarti kalau 10 darjah utara, dia punya betul untuk kita lukis dia punya semisfera samawi ni, bukaan sudut kat sini adalah 10 darjah. Dia buka 10 darjah antara orang utara dengan Polaris, dan ini juga pesokan antara sini juga 10 darjah. 10 darjah. Jadi ini dia punya ada lagi ini adalah antara tiang Polaris dengan satu isu samawi ni mestilah 90 darjah. Antara tiang Polaris dengan satu isu samawi ini adalah 90 darjah. Maka kalau sini 10 darjah, sini akan ada lagi balance lah. Balance iaitu antara sini dengan sini adalah 80 darjah. Okey, 80 darjah. Maksudnya ini dia punya semisfera samawi yang akan kita tunjuk kedudukan matahari macam ni. Okey. Sekarang ni anda kata dalam sistem macam ni, anda kata sini utara Greek atau utara bumi sini. Kalau utara bumi sini, dia punya biasanya lah kalau utara bumi kat sini dengan anggaran macam ni lah, 90 darjah ni menunjukkan kata ini arah timur. Timur. Okey. Dan untuk kis matahari macam ni adalah matahari waktu ketika musim timur kita ataupun musim monsun timur laut, iaitu deklinasi dia. Dalam kes macam ni, deklinasi dia adalah ke mana? Ke arah selatan. Berarti dia punya deklinasi matahari atau latitude di atas sfera samawi itu selatan, bukan ke arah utara. Dia punya latitude sfera samawi ataupun deklinasi samawi bukan ke arah utara tapi ke arah selatan. Okey, berarti kalau dalam kes macam ni, contohlah ni kedudukan. Contoh antara sini dengan sini mungkin dalam 15 darjah begitu 15 darjah. Okey. 15 darjah. Berarti antara timur ke matahari sekitar 15 darjah. Berarti matahari itu duduk ni arah timur ke matahari 15 darjah. Dia bukan 15 darjah ke utara tapi 15 darjah ke selatan. Berarti matahari time ni ketika ni adalah deklinasi di selatan. Macam ni kedudukan ni. Ini kita nak buat tulisan yang hampir sama dengan situasi buat cerama matahari. Ini deklinasi 15 darjah selatan. Okey. Deklinasi ini dia mesti selari dengan apa? Dengan sfera samawi lah. Jadi matahari bila deklinasi kat sini, berarti dia antara mana? Antara ni. Antara katulistiwa dengan sfera samawi ni 15 darjah. 15 darjah selatan, 15 darjah. Berarti sini dah 10, sini 15. Berarti antara zenit dengan katulistiwa samawi itu besar lah. Okey. Jadi dia punya katulistiwa samawi di sini, antara zenit dengan dia punya deklinasi matahari 15 darjah selatan ni besar lah. Di 10 campur 15 berarti 25. Itu antara zenit dengan sini. Tapi antara katulistiwa samawi dengan sini ni dia ke arah selatan sebanyak 15 darjah untuk deklinasi. Ni deklinasi 15 darjah. Deklinasi 15 darjah selatan. Deklinasi ya. Ini simbol bagi deklinasi D ya. D sebelum okay. Jadi matahari itu berada di sini. Dia naik dari sini. Dia naik ikut garisan deklinasi. Dia naik ni. Matahari naik. Naik. Okey, bagi contoh dia naik gitu. Dia ikut ni. Matahari dia akan naik ni lagi. Dia akan naik sebelah timur, dia akan turun sebelah barat sana. Berarti maka kedudukan matahari di sini sekarang. Situasi gambar rajah ni, menunjukkan kedudukan matahari berada di sini. Okey, situasi gambar rajah. Okey, sebab apa cuba tengok. Ni ada stesen, ni arah timur. Okey. Dia nak ke selatan sikit. Okey. Dia nak ke selatan sikit matahari ni. Jadi matahari naik. Ni gambaran apa? Gambaran kita tengok. Kita tengok semua ni seolah-olah pandangan mata kita di atas ni.
Ini mata kita, bola mata kita ni. Kita seolah kita tengok daripada view atas. Daripada view atas ni, okey, ada utara. Kalau macam kes ni, utara bumi lah. Kalau sebab utara gerik kena buat proses lagi pula, kena ada proses lagi untuk mendapatkan utara gerik. Kena ada relative dengan origin. Okey. Ini utara bumi, utara. Ini utara bumi lah, utara bumi. Ini adalah utara bumi. Okey. Jadi ini adalah pandangan daripada atas utara bumi. Okey, sekarang ni macam mana dari konsepnya kita boleh dapatkan bearing grid garisan tu? Macam mana kita boleh dapatkan bearing grid, ataupun sebelum bearing grid kita boleh kena dapat dulu. Kita boleh dapat dulu dia apa? Bearing benar garisan. Ini bearing benar ni. Kali ini bearing grid yang warna hitam ni. Ini adalah bearing benar. Sebelum tu kita kena dapat dulu bearing benar. Bearing benar garisan. Ini bearing benar garisan, ini adalah bearing grid garisan. Okey. Dan ini adalah tirusan. Ini di konsep dia. Macam mana konsep ni kita boleh dapat bearing benar garisan dan akhirnya sekali bearing grid lah. Macam mana dapat? Macam konsep ni. Okey. Sudah pastilah terlebih dahulu kita kena tahu kita kata kita boleh berjaya dapat bearing benar matahari. Okey. Kita bearing benar matahari daripada sini lah. Daripada sini. Sorry. Bearing benar matahari. Ni bearing benar matahari. Ini dinamakan bearing benar matahari. Bearing benar matahari. Ataupun dikenali secara lebih tepat lagi adalah azimut matahari. Azimut matahari. Azimut matahari adalah paling tepat. Azimut matahari. Kalau kita berjaya dapat azimut matahari, iaitu daripada arah utara bumi ke matahari, maka dan selepas itu kita berjaya dapat, kita buat cerapan berapakah daripada titik rujukan ni ke matahari sudut tu. Sudut ni kita dapat, sudut ni kita boleh kira, sudut ni kita dapat menyebabkan kita boleh kira bearing benar daripada arah utara bumi ke mana? Ke titik rujukan. Menyebabkan kita boleh dapat. Okey. Lepas dapat bearing benar, okey, kita dapat tirusan pula. Bearing benar tolak tirusan baru dapat bearing grid. Ke mana? Antara stesen ni ke titik rujukan. Bearing grid ni membolehkan apa? Membolehkan kita masukkan, okey, nilai ni, okey, nilai ni dalam plan akui dalam wiki. Nilai ni berapa sudut ni, betul-betul dia punya untuk masuk dalam plan aku ni. Ini plan aku ni lah. Ini menyebabkan kita boleh masukkan ni. Bila dah ada di sini ke sini, ni bearing grid, nilai ni kita dapat, dan nilai ni valid untuk dimasukkan dalam plan aku. Untuk kita akan dester ataupun kita bukukan yang lain lah. Itu konsep dia macam mana kita nak dapat. Okay. Jadi sekarang ni kita tahu dah konsep ni. Konsep apa tu? Konsep bagaimana di atas padang ni membolehkan kita dapat akhir sekali dapat bearing ni. Okay. Dengan mana? Dengan kita pertama sekali kita boleh dapatkan
kita kena dapatkan apa? Kita kena dapatkan azimut matahari. Pertama sekali kita kena dapatkan azimut matahari. Itu. Okey. Azimut matahari bila dah dapat, ini kita cerap kat padang. Yang ni adalah cerapan di padang. Kena faham betul, ini adalah sudut ni cerapan di padang. Ini buka ni pun cerapan di padang juga. Sebab apa kena ambil? Sekali lagi saya akan tunjukkan. Sebab apa konsep yang kena ambil di padang. Ini kita kena ambil, ini kena ambil. Kalau tak ambil ini tak dapat lah. Sebab apa? Kalau kita kira pun, ini boleh kira sebenarnya. Dari benar matahari untuk satu-satu untuk mana-mana latitude di atas bumi, mana-mana tempat yang kita tahu latitude di atas bumi. Lepas tu kita tahu deklinasi matahari tarikh tu, maka kita boleh dapat pada sekian-sekian ketinggian matahari, sekian-sekian altitude matahari, ketinggian ni, pokok ni, ketinggian matahari, altitude matahari. Pada sekian-sekian altitude matahari, kemudian ada deklinasi matahari untuk tarikh tersebut, dan kita tahu latitude stesen cerapan untuk tempat tu, maka kita boleh dapat bearing benar matahari. Kita boleh dapat. Ini kita boleh kira. Kita boleh kira. Tapi untuk garisan tersebut, untuk mana-mana garisan, untuk relatif bukaan sudut relatif pada garisan, untuk garisan, maka daripada titik rujukan ke matahari itu kita kena cerap kat padang. Ini kita ambil kat padang. Maklumat ufuk dan juga pukak tu kena ambil. Sebab pukak ni berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan bila ada altitude dan ada deklinasi matahari, altitude ada deklinasi matahari dan ada latitude stesen cerapan, membolehkan kita kira bearing benar matahari ataupun azimut matahari. Ya, azimut matahari tolak dengan nilai sudut ni, ni kena cerap kat padang. Tolak dengan sudut ni, dapatlah bearing benar apa? Bearing benar matahari. Bearing benar matahari. Bearing benar titik rujukan. Sebab ni titik rujukan. Dapat bearing benar titik rujukan. Lepas dapat bearing benar titik rujukan, dia punya kedudukan di atas bumi tu berdasarkan origin. Dia origin ni dalam satu-satu negeri tu dia ada titik penengah bagi garisan plan. Garisan inilah garisan dia titik penengah. Jadi berdasarkan timur ataupun barat daripada titik penengah tu kita boleh dapat tirusan. Okey, bearing benar titik rujukan tadi, tolak tirusan, dapatlah bearing titik rujukan yang layak untuk dimasukkan dalam plan aku. Itu konsep dia. Okey. Ini tak apa, kita tengok lama-lama sikit supaya anda boleh faham dia punya konsep dia. Dan sekarang ni bagaimanakah kita nak dapatkan azimut matahari ni? Bukan takat saja azimut matahari, bintang pun boleh. Bintang boleh. Berarti cerapan untuk dapatkan bearing grid ni, berdasarkan ni utara grid ni, bearing grid ataupun sebelum tu bearing benar, bukan sekadar sahaja matahari, termasuk bintang. Bintang bila kita tahu deklinasi atau tempat pencerap ni dulu berapa latitude, dan dapatkan kita cerap di padang lah berapa bukaan sudut altitude ke bintang tersebut, maka membolehkan kita kira bearing benar bintang. Sama yang konsep ni. Lepas kira bearing benar bintang, dekat padang juga kita ambil, ni katalah ni bukan matahari, bintang. Daripada bintang, bukaan sudut daripada bintang ke titik antara titik rujukan ke bintang. Okey. Jadi azimut bintang tolak bukaan sudut ufuk tu, memberikan kita dapat bearing benar. Bearing benar apa? Bearing benar titik rujukan. Berarti bintang pun boleh untuk konsep begini. Bukan sahaja matahari dan bintang. Okey, sekarang kita akan tengok konsep apa? Konsep bagaimana nak kira ni? Bearing benar matahari. Bearing benar matahari. Okey. Dia macam saya kata tadi, dia tiga benda. Tiga benda yang kalau kita ketahui, kita boleh kira bearing benar matahari untuk mana-mana lokasi. Kat atas bumi dengan syarat kita tahu titik lokasi tersebut. Kemudian kita tahu tarikh kita buat cerapan tu, tarikh. Sebab apa? Bila tarikh kita tahu tarikh buat cerapan tu, bukan tarikh kita nak ambil, tapi deklinasi. Kita tengok dalam almanak, dalam jadual, dalam macam takwim lah. Tarikh tu pukul berapa, deklinasi matahari berapa.
Okey, tadi ni latitude sensurapan memang tetaplah. Deklinasi ni berubah-ubah. Tapi disebabkan kita tahu tarikh dan juga waktu cerapan matahari kita ambil tu, cerapan bintang kita ambil tu, dari segi takwim kita boleh tengok deklinasi objek tersebut. Deklinasi matahari contohnya. Latitude sensurapan tetap. Deklinasi matahari kita deklinasi matahari kita boleh ambil daripada takwim. Okey, dua dah. Dan satu lagi adalah apa? Satu lagi ada altitude. Maksudnya dia punya ni kena cerak kat padang juga. Berapakah dia bukaan sudut daripada ufuk ke bintang ataupun matahari? Ke bintang ke matahari tersebut. Tiga benda ni, okey. Latitude, deklinasi dan altitude membolehkan kita kira azimut. Azimut apa? Azimut matahari atau bintang tersebut. Dapat ni selesai banyak masalah. Bila dapat ni, buka ufuk tadi kita dah ada, dapatlah bearing benar. Titik rujukan tu. Gitu. Sekarang ni nak fokus bagaimana nak dapatkan azimut, konsep dapatkan azimut dan juga contoh kiraan dia. Macam sebelum ni kita dah belajar bagaimana nak kira. Nak kira apa? Nak buat kiraan di atas segitiga sfera. Sebenarnya kiraan di atas segitiga sfera, yang mana sfera tu berbola bulat. Sama ada konsep dengan kiraan di atas sfera samawi yang bulat macam berbola tu. Konsep dia sama. Kita guna konsep tu lah untuk apa? Untuk dapatkan azimut ni. Okey, sekarang ni kita akan tengok dia punya contoh maklumat yang boleh ada, yang kena ada. Contoh maklumat yang kena ada untuk apa? Contoh maklumat yang kena ada untuk kita kira bearing benar tersebut. Okey, bagi contoh. Jadi tiga benda yang disebut tadi iaitu latitude, stesen cerapan. Latitude, stesen cerapan. Okey, latitude, stesen cerapan. Okey, kemudian yang kedua, deklinasi matahari lah ataupun bintang lah. Kali kita buat matahari dulu. Deklinasi matahari ni syaratnya kita kena ambil daripada tarikh dan waktu. Dia ada takwim dia. Ataupun dinamakan almanak. Tarikh dan waktu. Waktu cerapan. Waktu cerapan lah. Okey. Ini daripada almanak ataupun takwim. Okey. Latitude cerapan ni kita boleh ambil daripada plan. Okey. Daripada maklumat plan negeri tersebut. Maklumat plan daripada Jepun yang pertama ukur pemetaan sejarah untuk negeri tersebut. Okey. Latitude, stesen cerapan, deklinasi matahari dan satu lagi ada apa? Altitude. Altitude yang kena ambil kat padang, kena cerap. Altitude apa? Altitude matahari. Yang satu lagi adalah altitude matahari. Altitude matahari ini kena apa? Kena cerap daripada cerapan padang. Cerapan padang. Okey. Tiga benda ni membolehkan apa? Membolehkan kita kira. Kita kira apa? Membolehkan kita kira azimut matahari. Okey. Yang sekarang ni, okey. Sekarang kita akan tengok bagaimana konsep untuk mendapatkan azimut tadi. Konsep untuk mendapatkan azimut apa? Azimut matahari. Okey. Macam saya katakan tadi, untuk mendapatkan azimut matahari kena ada tiga apa? Tiga maklumat. Okey. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah maklumat daripada cerapan padang. Okey. Dua tu adalah maklumat yang kita perolehi daripada Jupeng, latitude, stesen cerapan, dan juga almanak ataupun jadual ataupun takwim deklinasi matahari. Itu. Okey. Latitude, stesen cerapan. Daripada mana ni? Daripada Jepun.
Kemudian deklinasi matahari. Matahari. Ini daripada mana? Ini daripada Al-Banaq. Daripada internet pun ada, tak masalah. Internet pun ada. Al-Banaq ni boleh juga daripada Japan, tak masalah. Okey. Yang satu lagi adalah cerapan. Yang satu lagi adalah cerapan. Cerapan padang. Cerapan. Ini ada cerapan, ini adalah altitude. Altitude matahari. Ini yang benar cerapan di padang. Cerapan di padang. Ketiga-tiga ni membolehkan apa? Membolehkan kita kira. Kita kira azimut. Okey. Matahari. Azimut matahari juga ni boleh kita samakan dengan bearing benar matahari. Saya suka nyatakan perkataan tu sebab supaya kita senang nak synchronize dengan apa? Senang nak kaitkan dengan bearing benar titik rujukan. Sama konsepnya. Ketika benda ni membolehkan kita kira azimut matahari. Okay, saya ambil contoh. Contoh yang ni, contoh ni ada contoh yang tepat kepada apa yang telah kita kirakan lah. Tapi contoh ni adalah membolehkan kita faham. Oh, macam tu lah kita dapatkan, kita kira bearing benar matahari ataupun azimut matahari. Okay. Saya akan buat dia punya apa? Dia punya konsep dia. Saya akan tunjuk konsep dia. Konsep dia bagaimana untuk mendapatkan apa? Segitiga astronomi. Okey. Saya akan buat sepintas lalulah. Dia punya bagaimana asal usul segitiga astronomi tu. Okey. Ini dia punya bumi dan sfera samawi. Ini saya akan terangkan konsep. Okey. Konsep dia. Ini macam kita dah belajar pada awal sesi sebelum ni, iaitu nak lukiskan semisfera samawi pada pandangan pencerah yang berada di latitude sekian-sekian. Sekarang ni semisfera samawi pada pandangan pencerah yang berada di latitude. Okey, saya akan tunjuk latitude ni lah, latitude sesi cerapan. Okey. Ini dia punya bumi dan khatulistiwa bumi. Ini adalah sfera samawi Sfera samawi, ini adalah khatulistiwa samawi. Okay. Ini konsep dia. Daripada konsep ni akan terkeluar apa? Terkeluar semisfera samawi dan juga segitiga astronomi yang berkaitan dengan segitiga sfera. Yang sama konsep dengan segitiga sfera. Okay, macam kita belajar sebelum ni, bumi dan juga khatulistiwa bumi diproyeksikan dia akan terkena, untuk utara bumi akan terkena Polaris, khatulistiwa bumi akan terkena khatulistiwa samawi. Okay. Dia punya ni khatulistiwa bumi. Khatulistiwa bumi. Ini adalah khatulistiwa samawi. Samawi. Dan ini Polaris, ini adalah belakangnya adalah P prime, bawahnya P prime. Okey. Sebagai contoh, maklumat yang kita ambil ini maklumat yang dah dikira dan berdasarkan kiraan yang tepat. Okey, maklumat kita tengok cara-cara tu, cara nak buat, nak dapatkan azimut matahari. Latitude station cerapan. Okey, latitude station cerapan. Okey, saya buat dalam bentuk darjah teruslah. Okey, darjah terus. Kalau nak perinci lagi, anda boleh tukarlah darjah kepada minit dan saat dengan bahagi 60 bahagi 60. Okey. Okey, dia punya latitude station cerapan dia 3.0348. Okey. Ni maklumat ni adalah 3.0348
8 darjah utara. Gitu. Itu maklumat ya. Salah satu maklumat. Kemudian deklinasi waktu cerapan, okey. 10 darjah. 10.2232 darjah apa? Darjah selatan. Waktu ni deklinasi dia selatan. Okey. Kemudian altitude matahari. Altitude matahari dia ambil di Padang. Okey. Altitude matahari. Poin 2709 darjah. Ini adalah positif. Altitude dia tidak ada utara selatan, dia ada positif negatif. Maksudnya kalau kita tengok tu didorong ke atas tu positif lah. Kita tengok tu diturun ke bawah, duduk bawah tu negatif. Okey. 3 maklumat ni membolehkan kita kira azim matahari. Okey, sekarang ni macam mana kita nak buat segitiga astronomi daripada 3 maklumat ni? Sebelum tu kita kena faham dulu kedudukan apa dah? Bumi dan juga sfera samawi, dan kita kena keluarkan semi sfera samawi untuk apa? Semi sfera samawi untuk kita buat segitiga astronomi yang bersamaan konsep ini dengan segitiga sfera. Okey. Sekarang kita akan konsep ni kita akan plotkan. Untuk di pencerapan ni adalah cerapan waktu pagi. Ini penting tuan-tuan. Cerapan pagi. Cerapan waktu pagi. Cerapan ni adalah cerapan waktu pagi. Bila waktu pagi saja, petua dia kita kena buat operasi. Kita kena letakkan kedudukan pencerap tu sebelah kanan bumi. Kalau cerapan waktu petang, kita kena buat operasi letakkan kedudukan pencerap di sebelah kiri bumi. Sebab apa? Sebab kalau waktu pagi kita buat belah kanan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi nanti sebelah kita ni adalah timur. Sebelah balik sana sfera samawi tu, semi sfera samawi tu, balik sana tu adalah barat. Senang kita nak buat operasi dan ukir semua. Kalau waktu petang belah kiri, dia akan jadi sebelah sini petang. Sebelah sini barat. Sebelah sini barat kan dia punya waktu petang barat lah sebelah sini. Jadi senang nak buat operasi segitiga astronomi semua. Jadi sekarang ni bila waktu pagi kita buat belah kanan. Sebelah kanan bumi. Okey. Latitude session cerapan 3 darjah lebih. Kita buat lebih kurang ni dah. Lebih kurang je, yang penting sudut tu dia level. Ini adalah session cerapan. Ini adalah zenit. Setiap kepala pencerap ada zenit. Ini zenit. Ini adalah garisan sesatah khatulistiwa samawi. Kita kena buatlah dari sini ke sini adalah 3 darjah. 3.0348 darjah utara. Maksudnya dia naik lah tu. Dia punya latitude dia tu. Okey. Latitude dia. Kemudian deklinasi. Okey. Untuk membuat deklinasi dan juga altitude, kita kena buat dulu sfera samawi, semi sfera samawi pada pandangan pencerap. Okey. Jadi proses dia ada ketua ataupun kaedah ekspres macam saya tunjuk tadi ni. Sekarang ni kita nak tunjuk dia punya asal usul dia lah, supaya apa-apa pun kita faham secara padu dia punya kaedah nak buat ni. Bukan kita hanya hafal saja. Ni sini. Okey, sekarang ni kaedah dia memang orang ni akan nampak di sekitar padang, di sekitar dia sajalah. Ataupun kalau kita kita kena faham bumi ni adalah kecil berbanding sfera samawi. Kita boleh nyatakan apa yang dia nampak ni bumi kecil, bila kecil ni. Okey, orang ni apa yang dia nampak kat padang ni adalah besar-besar bersudut tepat dengan ni. Dia bersudut tepat dengan ni, bersudut tepat dengan sini ni. Dia nampak sini. Semua ni nampak atas ni pun nampak. Berarti sudut tepat. Bang bumi bukan besar ni, bumi ada titik kecil je berbanding dengan sfera samawi. Berarti orang ni akan nampak semua di atas ni. Semua di atas ni. Okey. Dan ini adalah ufuk pencerap bagi orang ni. Orang ni akan nampak kaki langit. Kaki langit itu. Berarti semua di atas ni dia nampak. Dia punya garisan yang dia nampak, bawah ni tak nampak lah. Kalau di sini nampak, kalau bawah di sini tak nampak.
Sebab dia berada di atas ni, semua dia pola dia. P prime tak nampak sebab P prime di bawah ni. Semua di bawah ni tak nampak, semua di bawah atas ni nampak. Prime tak nampak. Jadi ini ada logik mudah untuk kita buat dia punya semisfera samawi bagi pencerahan. Konsep dia seperti mana kita gunting tadi. Kita gunting, kita ada gunting khas, kita gunting ni, dan gunting ni semua kita gunting semua ni. Kita gunting semua ni. Kita bawa keluar ni, kita bawa ke sini. Gitu. Jadi ini dia. Kita bawa keluar. Kita bawa ke situ. Okey. Cerak di sini. Ini adalah semisfera samawi ini. Ini adalah semisfera samawi. Okey. Berarti kita bawa macam mana? Kita ambil ni, kita gunting ni, lepas tu kita bawa. Dia konsep dia. Dan kita lukislah semua dia punya elemen-elemen tu atas. Semua elemen-elemen atas ni kita lukis. Itu seluruh dia. Okey. Dan sebelum kita nak pindah tu, okey, ni adalah utara. Sebelum kita nak pindah semua ni, nak pindah dari sini ke sini, settlekan dulu dia punya sudut-sudut kat sini. Settlekan semua sudut-sudut kat sini supaya tak tersilap untuk kita buat kerja kat sini. Okey. Okey, dia punya ini antara kartun samawi dengan sini 3.038 darjah. Maka sini pun sebab antara ini 90 darjah. Okey. Antara ini 90 darjah. Berarti kalau sini dan antara ini pun 90 darjah juga. Antara apa? Antara kartun samawi dengan polaris pun 90 darjah juga. Kita dah faham. Okey. Macam mana kita dapat? Bila okey, ini 90 darjah. Ada kita cumik di sini 3 darjah, maka maksudnya 90 darjah tu akan beralih ke sini. Berarti kalau kita cumik ni, berarti kalau kita cumik sebanyak 3 darjah, ini pun akan terbias sebanyak 3 darjah. Kita cumik ke sini sebanyak 3 darjah. Berarti antara ke sini sama dengan ni, 3 darjah juga. 3 darjah 3.0348 darjah. 3.0348 darjah utara. Gitu. Berarti kita dah ada dia punya, dah ada dah. Berarti sini boleh buat kan? Antara sini 90 darjah, sini 3 darjah, 90 darjah tolak 3 darjah, dapatlah sudut ni. Kita settlekan semua sudut tu. Okey? 90 tolak 3. Berarti 87. Dia dah 86 lebih sikit Ini sekitar ni. 86. Okey? 80 kita buat lebih kurang je. Tapi kena kira betul-betul lah dalam kalau kita dah buat kerja nanti. Ni saya tunjuk untuk anda semua faham. Saya konsep 386 point 7. 86.7. Lebih kurang itulah. 86.6 lebih. 86.6 lebih lah. 86.6 something lah. Darjah. Okey. Okey, ini pun bila kita sini 86 lebih. Okey, dapat dari sini ke sini 86 lebih. Sini pun 86 lebih juga. Sebab apa? Ini semua ni 90 darjah. Tolak. Okey. Sorry, ini adalah dia punya 86.06. Kena kira betul-betul lah ni. 86.06 cantik. Sini pun 86.06 cantik. Darjah. Okey. Dia buka dah tu. Sini sama juga. Sini ke sini 90 darjah. Sini baki yang sama tadi. 86.06 darjah. Sebenarnya sini tak payah. Tak apa. Sebab apa? Sebab sini dah dia tak nampak di bawah ni. Yang perlu semua atas ni. Ini perbuatan. Yang maklumat ni, ini 3 darjah ni perlu. Ini wajib, ini wajib dan wajib. Wajib kita tunjukkan kat sini.
supaya kita tak keliru dalam nak menentukan kedudukan nanti. Okey. Pindahkan, senang saja. Jadi, bila kita pindahkan zenit di sini, kita tengok dia punya apa? Polar di sini. Okey, polar di sini. Okey. Ini terjadi di sebelah petang. Minta maaf saya tersilap sikit, ini adalah petang. Menyebabkan apa? Menyebabkan kita tengok barat di sebelah sini. Terbalik tadi sebenarnya. Berarti dia punya barat tu sebelah sini menyebabkan kita suka buat kerja. Jadi kita padam balik. Kita padam balik. Maksudnya kalau kita buat sebelah kanan, dia jadi waktu petang. Kita kena buat sebelah kiri supaya apa? Jadi waktu pagi. Gitu. Ini contohlah ni. Tak apa kita buat sekali lagi, tak masalah. Berarti kalau kita buat macam ni, kita buat operasi sebelah kanan, dia akan untuk jadi cerapa petang. Kita buat operasi sebelah kiri. Sebenarnya operasi sebelah kiri untuk buat cerapa pagi. Jadi maksudnya kita kena tengok sekali lagi, kita kena buat sekali lagi berarti. Ya. Okey, kita buat macam tadi juga. Bumi dan sejarah samawi. Kalau kita nak masukkan semua tu, semua elemen ni di sini. Okay. Sama konsepnya. Bumi. Okey. Sfera samawi. Ini polaris, ini P prime. Okey, dia adalah kartu isu samawi. Okey, dia adalah kartu isu samawi. Ini adalah kartu isu samawi. Dan untuk cerapa waktu pagi kena buat sebelah kiri. Latitude sisi cerapan 3.034 darjah. Ni bercerak. Ni zenit bagi dia. Okey. 3.0348 darjah utara. Maka antara sebenarnya bumi bukan besar ni, bumi kecil sebenarnya. Maka apa yang dia nampak ni di sekitar ni berarti 90 darjah daripada zenit. Okey, 90 darjah daripada zenit apa yang dia nampak. Okey. Dan ini adalah ufuk bercerak. Sebenarnya ufuk kalau ni pandangan bercerak kat sini, tapi sebenarnya bukan, bumi bukan besar ni kan. Bumi kecil. Jadi kiri kanan ni dia nampak 90 darjah. Dia akan nampak semua dia akan sebenarnya bumi bukan besar ni, bumi kecil. Dia bumi kecil maknanya dia punya seolah-olah stesen cerapan tu di sini lah. Gitu. Apa yang awak nampak sekitar ni? Sekitar ni. Dia nampak atas semua. Bawah ni tak nampak. Okey. 3.0348 darjah. Okey. Jadi kita tahu maka sini ada maka kita tahu dari sini ke sini 90 darjah. Sini ke sini 90 darjah. Okey. Anda kata kita curi kat sini 3.034 darjah, maka sini pun akan jadi perbezaan tercuri 3.038 darjah juga. Okey. Dia punya sudut ni. Dan kita tahu antara ini 90, maka 90 tolak ni kita akan boleh dapatkan sudut ni. Okey. Okey, iaitu 80 antara dengan ni lah. Antara polaris dengan zenit ni 86.06 something lah. 06 darjah.
Okey. Jadi semua yang atas ni. Daripada sini kalau sama lah konsep ni. Sini ke sini ke 90 darjah juga antara ni cerak dengan ni. Jadi sini 3 darjah, sini pun 86. 90 atau 3 darjah ni sama dengan tu. 86.06 darjah. Okey. Yang bawah ni tak payah. Sebab dia tak nampak. Yang bawah tu dia sebab dia tak nampak. Dia hanya nampak atas ni. Pencerak ni hanya nampak atas ni. Pencerak ni hanya nampak apa yang di atas ni. Ufuk pencerak. Dia hanya nampak apa semua yang di atas ni. Okey. Okey, sekarang ni dah ada semi-sfera samawi. Kita seolah-olah gunting ni semua. Kita gunting semua ni. Kita gunting dan gunting sampai sini. Semua sekali lah gunting. Yang bahagian atas ni lah gunting. Bahagian atas apa dia nampak ni kita gunting. Kita gunting. Okey, kita bawa ke sini. Bawa. Okey. Jadi kita bawa, kita pindahkan. Berarti ufuk cerak tu di sini lah. Ufuk cerak. Lepas tu zenik ni, zenik ni. Yang mana ni? Pencerak ni di sini. Okey. Zenik, okey. Sini di sebelah polaris ni di sebelah kanan. Di sebelah kanan sini. Berarti di sebelah kanan sini ni ada polaris. Antara zenik dan polaris adalah 86.9 darjah. Berarti antara zenik dan polaris di sebelah kanan zenik ni antara ni adalah 86. 86.06 darjah. Ya. Ada polaris. Okey. Kemudian antara polaris dengan arah ni, ufuk cerah ni 3.0348 darjah. Ini adalah 3.0348 darjah. Okey. Dan kalau kita tanya orang ni, orang di atas bumi, mana orang tahu? Dia akan duduk sebelah sana. Berarti dia akan, orang ni akan duduk sebelah sana. Orang ni akan duduk sebelah sana, arah utara. Berarti ini adalah arah utara. Arah utara. Sebelah sana arah utara, kita buat terus, kita buat contoh sikit untuk buat senang buat kiraan. Sini adalah timur. Sini adalah selatan. Sana barat. Okey. Okey, kita pindahkan lagi apa yang datang. Kita pindahkan. Okey. Dan sini ke sini daripada okey. Ini benda ni kita kena pindahkan. Ini adalah kartu isu sama yang kita kena pindahkan. Sama ni. Kita kena pindahkan. Yang mana dalam ni adalah kartu isu bumi. Macam kita belajar tadi. Kartu isu bumi. Kita proyeksikan dia terkena sampai kartu isu samawi. Okey. Kartu isu samawi ni kita kena apa yang dia nampak ni semua atas ni. Masuk kartu isu samawi. Kartu isu samawi ni kita pindahkan sini. Macam ni kan tengok betul. Antara zenit dengan kartu isu samawi. Apa dia 3 darjah. Kalau kita jadi wani dia sebelah kiri sini. Sebelah kiri ni 3 darjah. 3 darjah tu apa? 3 darjah tu adalah garisan sesatah ni. Garisan sesatah ni. Antara sini ke sini 3 darjah. Garisan sesatah kartu isu samawi. Kita buat garisan betul-betul ni dulu. 3 darjah. Berarti 3 darjah di sini ke sini. Kita buat 3 darjah. 3 darjah. 3 darjah. Gitu. Garisan sesatah. Bukan garisan sesatah, ini bukan garisan sesatah. Garisan sesatah kartu isu samawi itu tunjuk ni. 3 darjah. Sama mungkin boleh juga kita tunjuk kat atas. 3.0348 darjah. Okey. Dan bila dah ada garisan betul-betul, bolehlah kita buat kartu isu samawi. Kartu isu samawi. Yang mana kartu isu samawi ni dia membulat. Nampak dia membulat ni. Dia mendangkap semi-sfera samawi. Dia membulat. Yang mana kartu isu samawi itu dia bermula dari timur, naik ke sini, pindah sini. Bermula dari timur, naik ke sini, pindah sini. Ke sini, dan pindah sini. Dan turun balik sana. Kita buat betul-betul lah turun balik sana. Turun balik sana. Okey. Turun balik sana dan terkena ke mana? Turun balik sana ni dia terkena pada arah barat. Turun balik sana. Okey. Turun balik sana dia terkena ke arah pada ke mata
Ini adalah khatulistiwa samawi. Kita set. Ini adalah khatulistiwa samawi. Okey. Kita dah pindahkan. Ini tidak label juga. Dari sini ke sini adalah 86.06 darjah. Berarti daripada mana? Daripada khatulistiwa samawi ini ke ufuk sebelah sini. Daripada khatulistiwa samawi ke ufuk sebelah sini adalah 86.06 darjah. Okey. Jadi ini adalah semisfera samawi. Okay. Bila dah siap semisfera samawi, boleh kita pindahkan maklumat ni ke sini. Untuk apa? Untuk kita buat segitiga astronomi yang sama konsepnya dengan segitiga sfera. Okay. Kita pindahkan. Mula-mula sekali kita kena pindahkan apa? Kita pindahkan dia punya maklumat latitude. Latitude dah terpindah dah tadi. Iaitu sini latitude. Ini antara utara dengan barat di sini mewakili latitude section 8. Menyebabkan kita boleh buat semisfera samawi. Okey. Kemudian deklinasi matahari, kita kena pindah kat sini. Kita boleh. Okey, sebab tu kita kena faham maksud deklinasi. Kita boleh tunjuk deklinasi matahari tu kat sini, tak masalah. Okey. Daripada sini kita baru kita pindahkan ke sini, lagi mudah nampak. Deklinasi matahari 10.2232 darjah selatan. Okey. Deklinasi itu adalah latitude bagi samawi. Kalau utara sana, selatan sini. Kita buat ke selatan. 10.2232 darjah selatan. 10.2232 darjah selatan. Kalau 90 sini, 10 dekat tu je. Dan ini adalah garisannya. Garis apa? Garisan deklinasi. Dia mesti selari dengan khatulistiwa samawi. Ini adalah deklinasi garisan deklinasi 10.2232 darjah selatan. Ini bukan garisannya, ini adalah bukaan sudut dia. Yang mana kalau kita tengok antara dengan ni, dia buka sudut ke arah bawah lah, sebab dia selatan. Dia buka sudut. Dia buka sudut sebanyak ni. Jadi antara ni dengan ni adalah 10 darjah. Berarti ni garisan ni. Boleh juga kita buat kat sini ya, tak masalah. Dia buka ke bawah 10 darjah sama ya. Sama sini. 10 darjah. 10.2232 darjah selatan. Dia buka ke sini sama ya. Dia buka konsep dari sini. Dia buka ke sini sama. Ini garisan ni 10.2232 darjah selatan. Dan garisan tu kita pindahkan ke mana? Kita pindahkan ke sini. Gitu. Okey. 10.2232 darjah selatan kita pindahkan. Macam mana cara pindahkan? Tengok khatulistiwa samawi. Ni zenit sini. Ni zenit sebelah sini. Dia makin menjauh ni zenit lagi. Dia daripada khatulistiwa samawi dia ke mana? Ke bawah lagi. Ke bawah 10.2232 darjah. Bawah dah sama garisan ni. Daripada khatulistiwa samawi ni dia ke bawah lagi. Sebanyak 10.2232 darjah selatan. Sebenarnya ini lebih besar pada ni ya. Sebab saya nak tunjuk ini kedudukan dia. Nampak lain sikit lah. Tapi sebenarnya ini lebih besar. Yang penting kita label. Label tu penting. Ini adalah kedudukan apa? Kedudukan garisan deklinasi. Deklinasi apa? Deklinasi 10.2232 darjah selatan. 10.2232 darjah selatan. Dan dia mesti selari lah dengan khatulistiwa samawi. Garisan deklinasi ini sampai ke belakang sana. Lukisan secara cepat dia akan sampai ke belakang sana. Okey. Dah ada dah deklinasi deklinasi. Okey. Dah ada latitude. Okey. Satu lagi bila kita ada menyebabkan kita apa? Kita boleh lukis kedudukan matahari itu sendiri ya. Satu lagi bila apa? Latitude kita dah ni center, deklinasi center, satu lagi altitude. Kita dapat pada 32 darjah. Okey. Berarti 32 darjah ni kalau kita kira kat sini 3 darjah campur 10 darjah lebih kurang 13 darjah. 13 darjah di atas. Baki ni ada berapa darjah lagi lebih kurang? Kalau saya 13 darjah 13.5 darjah lah lebih kurang kan. 13.5 darjah berarti 76 darjah, sekitar 76 darjah, 76 poin sekian darjah. Okey. Berarti tinggi lah ni. Berarti altitude ni mesti di bawah ni. Di bawah daripada ni. Gitu. Dan ini 3 darjah. Altitude ni 30 darjah. Altitude ni maksudnya bukaan sudut bunga. Ni kosong darjah. Di nombor. Itu altitude. Jadi kalau altitude 30 darjah, kita kena nombor berarti.
kalau misalkan kat sini dia ufuk cerah, kita dongak sebanyak 32 darjah. Jadi jangan sampai sini sebab sini 76 darjah lebih. Sebab tu kita kena nak tahu kedudukan dia tu, lebih kurang sini lah. Dia di antara tu, ini adalah 32.2709 darjah. Gitu. Jadi ini mesti lebih. Ni baru 3 darjah, dia kena atas lagi. Dia kena atas lagi kat sini, iaitu 32.2709 darjah. Altitude. Maksudnya ini dengan ini mesti tinggi. Okey, bila kita sambungkan tengok, okey. Bila kita sambung tengok dia mesti sama tinggi. Dia mesti kita menunjukkan dia sama tinggi lah. Ataupun dia adalah selari dengan apa? Dengan ufuk cerah. Itulah garisan altitude apa? 32.2709 darjah. Okey. Ini altitude. 32.2709 darjah. Itu altitude. Berarti ini sudah buat semua di atas ni. Berarti kita boleh tengok kedudukan matahari. Kedudukan matahari tu deklinasi dia 10 darjah, 10.2232 darjah selatan. Mana 10.2232 darjah selatan, dia boleh berada pada mana tempat di sini. Dan altitude matahari boleh berada pada mana tempat di sini, 32.2709. Matahari sini, matahari juga boleh berada di sini. Berarti titik persilangan dia ada dua, satu sebelah sana, sana sebelah untuk petang. Sebab apa? Timur sini, ni waktu pagi sebelah sini. Boleh pagi. Berarti matahari di sini. Titik persilangan dia. Dia ada kedudukan matahari. Kedudukan matahari. Bila kita dah ada kedudukan matahari, kita boleh lukis segitiga sfera di atas semisfera ni, ataupun dinamakan segitiga astronomi. Segitiga astronomi dia menyambungkan tiga. Segitiga astronomi dia menyambungkan tiga titik, iaitu objek ataupun bintang ataupun matahari. Objek ke zenit, zenit ke polaris, polaris ke objek. Ataupun nak buat terbalik kenapa sama, tapi dia akan patah balik ke tempat, ke poin yang sama tadi. Matahari ataupun bintang, objek tu, objek ke polaris, polaris ke zenit, dan patah balik ke objek tersebut. Okey, bagi contoh ni, objek ke polaris. Okey, dia seolah-olah macam kita belajar semalam ni, sebelum ni kita tarik benang di atas permukaan sfera. Kita bayar ni bola kaca, kita tarik benang. Kalau kita nak buat daripada matahari ke polaris ni, kita tarik benang. Benang tu mesti melekat dengan ketegangan yang tinggi di atas bola ni. Kalau kita nak tarik polaris, okey, benang tu akan melekat ke sini, akan lalu sini. Okey, sampai ke polaris. Okey, benang ni sampai bila sampai sini, ada kali kita teruskan, benang ni akan pusing. Dia akan pusing jadi bulatan gedang lah. Sampai sini dia akan patah balik. Kalau kita teruskan, dia akan jadi bulatan gedang. Okey, tapi cukup tegak polaris sebab itu adalah salah satu sisi daripada segitiga astronomi. Bila dah sampai ke polaris, kita tarik pula benang tu melekat di atas bola kaca ni, maka dia akan ikut curve. Kita tarik ke mana? Sebab kita nak tarik ke sini. Maka betul-betul lah ini bulatan bola kaca tu, kita akan tarik betul-betul tegak di atas. Ini sampai ke mana? Sampai ke sini. Okey, sampai ke zenit ni. Okey, sampai ke zenit ni. Okey. Sampai ke sini. Okey. Kemudian kita buat apa lagi? Kita tarik benang lagi dari zenit ke bintang. Kita tahu matahari polaris, polaris zenit, zenit ke matahari balik. Itu adalah segitiga astronomi. Tarik, kita melekat tarik. Betul-betul tarik, tegak di atas permukaan bola kaca. Tarik tegak. Kalau kita teruskan, dia akan pergi ke sampai bawah. Kita teruskan, dia akan sampai bawah, sampai ke ufuk cerah. Kalau kita teruskan, dia patah pergi pusing seluruh sfera samawi itu, dia akan pergi ke sana, dia akan patah balik sini. Macam tadi juga, polaris ke sini. Kalau kita teruskan, dia akan ikut lubuk betul-betul tepi. Dia akan memusing bulat. Ini akan dia akan memusing apa? Bulat seluruh sfera samawi. Jadi kita akan faham konsep apa? Konsep segitiga astronomi lah. Okay. Jadi kita ada tiga sisi. Kita ada tiga sisi. Ada tiga sisi. Ini satu sisi, ini satu sisi, dan ini satu sisi. Untuk apa? Untuk membolehkan kita
kita kira segitiga astronomi. Ya. Sekarang ni kita tengok untuk kita kira segitiga astronomi, kita belajar semalam ni dia punya rumus dia. Okey. Yang mana kita dah belajar semalam rumus dia. Cos A sama juga cos B. Darab dengan cos C tambah sin B darab dengan sin C darab dengan cos A besar. Okay, kita buat segitiga astronomi ada A, B, C. Kita tulis A besar. A besar salah satu sudut dia, salah satu dia punya sudut dalam dia. Okey. Dan A besar sama dengan azimut. Cuba tengok betul istilah azimut. Bukan daripada arah utara ikut jam. Ikut jam sampai betul-betul bawah objek. Itulah ada azimut. Itulah azimut. Kalau kita jayawani kita buka dia punya teleskop ni ataupun teruran ni kita buka daripada arah utara ikut jam. Kalau kita ikut jam dia akan begini. Ikut jam betul-betul sampai sini. Okey, berarti garisan ini ada punya garisan. Ini adalah sudut ni. Sudut ni ataupun sudut ni samalah dengan sudut kat atas. Sebab apa? Sebab bila kita dongak balik dia punya teleskop ni, bila kita buka ni, kita dongak sampai sini. Bila kita dongak teleskop ni, dongak secara ikut garisan altitude, kena matahari. Kalau kita dongak lagi dia akan kena sampai sini. Bukan sudut ni adalah bersamaan dengan azimut. Sudut ni adalah bersama dengan azimut kawan. A ni juga bersama dengan azimut. A itu sama dengan azimut sebenarnya. Senang kita buat kerja. A ni adalah satu sudut, kita bubuh huruf dia untuk kita masukkan formula. Sudut dalam ini settle, ini B, sudut dalam, dan ini C adalah sudut dalam juga. Sudut dalam juga. Sudut dalam ni. Okey. A, B, C. Kalau ini A besar maka ini A kecil. C yang pertengahannya. B besar, sini adalah B kecil. C besar dan sini adalah C kecil. Gitu. Jadi oleh ada dia kita cuba lekatkan. Cuba tengok mana-mana dia punya simbol yang sudah ada nilai. Mana-mana simbol yang sudah ada nilai untuk apa? Untuk kita kirakan A. Kita nak kira A ni sebenarnya. Ni kita dah dapatkan A. Azimut. Apa? Azimut matahari. Azimut matahari. A itu adalah azimut matahari. Saya buat urut tulisan dia bukan sebab dia berkaitan dengan azimut matahari. Ni A. Untuk kes ni kita buat A lah senang. Kita nak tahu ni. Dan kita nak jadikan ni sebagai tajuk. Sebab kita nak tahu dia apa, kita jadikan sebagai tajuk dia. Okey, cos A. Cos A. A besar. Okey. Sama juga dengan macam mana kita buat? Pindah yang ni sebelah sana dah ada seberang kan? Cos A kecil. Yang ni kita sebab dia berasingan dengan ni. Bila kita pindah dia akan menyeberang, dia akan jadi negatif lah. Negatif untuk satu kumpulan darab ni. Cos B darab ni cos C ni. Cos ketiga. C. Cos C. Okey. Yang ni sebab dia darab dengan A, kedua-dua ni, maka kita kena bahagi kedua-dua tu. C. Sin B darab dengan sin C. Gitu. Nampak kira? Gaya kita dah boleh dah kira. Sebelum tu kena selesai dulu dia punya sisi-sisi di atas segitiga astronomi untuk memberikan kita kira. Okey tak? C dah ada. Terakhir. C dah ada. Okey, C dah ada iaitu 86.06 darjah. Okey, C dah ada 86.06 darjah. C dah ada ni. Tengok B dengan A pula. B boleh kira tak? B ni daripada zenit ke matahari ataupun daripada matahari ke zenit. Sebagaimana kita belajar konsep azimut tadi, dia buka pada utara sampai betul-betul bawah objek. Bila kita dongak daripada ufuk pencerahan ni ke objek, itu adalah altitude. Altitude apa? Altitude 32 darjah. Berarti pembukaannya 30 darjah. Sebenarnya bukaan altitude ni menggambarkan berapa buka daripada garisan ni ke garisan ni. Daripada garisan ni ke garisan ni buka. Garisan ni ke sini 30 darjah. Sini kita dongak apa 32 darjah.
Kita dongak 30 darjah. Jika dongak 30 darjah. Kita dongak pun di 30 darjah. Berarti daripada sini ke sini 32 darjah. 30 darjah. 2.2709 darjah. Kita dongak. Berarti kalau kita dongak 32 darjah lebih, maka kalau kita dongak sampai puncak 90 darjah. Berarti kalau kita nak tahu baki ni senang saja. 90 darjah tolong 32 darjah lebih. Jadi kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 57 darjah lebih lah. 50 darjah 57 darjah lebih. Berarti sini adalah 57 darjah something. Okey. 50 darjah point 57 point 6 lah. Point 6 lebih lah. Okey. Dia lebih sikit. 57 darjah point 6. Kita dah dapat sisi. Sisi ni dah dapat. Sisi ni dah dapat. Berarti B dah ada. Mana B? 57.6 darjah kan? 6 darjah. B dah dapat. B ni B. 57.6 darjah. Dah ada. Berarti satu saja lagi tak ada. Iaitu apa? Iaitu A. A sudah ada. Senang kan berjumpa A? Selesai lah benda darjah A. Okey. A macam mana? Kita faham konsep antara kalkulasi samawi dengan polaris. Okay, antara kalkulasi samawi dengan polar 50 darjah. Antara kalkulasi samawi dengan polar 50 darjah 90 darjah. Antara kalkulasi samawi mana ni? Kalkulasi kena ajar ni. Di kalkulasi samawi sini. Antara kalkulasi samawi dengan polaris 50 darjah. Berarti kalau sini dah 90, okey. Sini dah 90. Maka dari sini ke sini berapa darjah? Ada. Dari sini ke sini diwakili oleh apa? Oleh deklinasi. Berarti dari sini ke sini berarti adalah bukaan sudut kecil ni. Bukaan sudut kecil. Daripada sini ke sini dari sini ke sini 10 darjah. Berarti dari sini ke sini 10 darjah. Dari sini ke sini, jadi ini dari sini ke sini 10 darjah. Dari sini ke sini 10 darjah. 10.2232 darjah. Berarti ini 10 darjah, ini 90 darjah. Berarti daripada mana? Daripada polaris kepada sini ataupun daripada sini ke sini adalah apa? 90 darjah tambah 10.2232 darjah. Berarti sini ni okey, kita tengok tuan-tuan. Ini 90 darjah ni. Dari sini ke sini 90 darjah. Sama yang konsep dia. Dari sini ke sini 90 darjah. 90 darjah. 90 darjah tambah dengan 10 darjah lebih. Berarti dia akan jadi berapa? Dia akan jadi daripada sini ke sini dia akan jadi besar lagi kan? Dari sini ke sini dia akan jadi okey gitu. 100.22 darjah. 100.22 darjah. 32 darjah. Gitu. Berarti dia punya apa? Dia punya dari mana? Dari sini ke sini 100 lebih. Berarti sama lah konsep dia. Sini 10.2232 darjah. Okey, sini 10.2232 darjah, sini sama-sama konsep tadi 10.2232 darjah. Berarti dari sini ke sini 90 darjah. Okey, 90 darjah. Maka dia punya sisi dia punya dari sini ke sini 90 darjah. Sini ke sini 90 darjah. Untuk sisi ni kita tak apa, kita mewakili senang. Tak payah crowded kat sini. Kita tahu dah dari sini ke sini 10.2232 darjah, dari sini ke sini 90 darjah. Bila kita tambah dia akan jadi terus kita tulis kat sini 100.2232 darjah. Sebab kita dah kira dah tadi Sini ke sini 10 darjah. Sini ke sini adalah berapa? Sini ke sini adalah 90. 90 tambah 10 190 darjah tambah 10.2232 darjah adalah 100.2232 darjah. Sisi ini dah ada 100.2232 darjah. Sisi besar ni. Ini salah satu sisi daripada segi tiga astronomi. Salah satu sisi. Semua sisi sudah ada. Okey. 100.2232 darjah. Itu apa? A. Ada. 100.2232 darjah. Semua dah ada. Semua sisi dah ada. Bila semua sisi dah ada, kita masuk saja dalam kalkulator, terus dapat
kita shiftkan, terus dapat A berapa darjah. Berarti A bila kita dah masuk dalam kalkulator sama juga adalah bersama dengan apa? Bersama dengan 104.2026 darjah. Okey. 104.2026 darjah. Ini dia. Azimut. Azimut matahari adalah sama dengan 104.2026 darjah. Ini. Azimut matahari. Ini azimut matahari sudah kita berjaya dapat. Itu. Okey. Okey, cuba kita tengok bagaimana pula konsepnya untuk dapatkan bearing grip. Okey. Cuba sebut. Okey. Azimut 104.2026 darjah. Okey. Tengok azimut ni azimut matahari. Azimut matahari mana? Yang ialah azimut matahari. Kita tengok tadi. Daripada mana? Daripada arah utara bumi ke sini. Ini azimut matahari. Azimut matahari ni adalah apa? Kita 104.2026 darjah. 104.2026 darjah. Itu adalah azimut matahari 104.2026 darjah. Bila dah ada azimut matahari, bila kita berjaya dapat ufuk, buka ufuk, sudut ufuk antara titik rujukan dengan matahari, berarti kita berjaya lah dapat bearing benar titik rujukan. Bearing benar TR. Bearing benar TR. Bearing benar TR. Kita berjaya dapat. Lepas dapat bearing benar TR, tolak terusan baru dapat bearing grip tu. Bearing grip TR. Okey, kita tengok macam mana kita nak kira pula. Okey, ni kita dah dapat azimut. Okey, kita cuba kita tengok. Apakah bukaan sudut ufuk di padang? Okey, saya akan tunjuk dia punya data-data cerapan. Bagaimana bearing grip ini boleh diperolehi. Okey. Okey. Okey, dia punya ini adalah dia punya data-data cerapan. Okey, itu adalah data-data cerapan. Ini adalah data-data cerapan, okey, data-data cerapan. Dia punya cerapan di padang lah. Bila cerapan di padang ni orang akan ambil masa. Kita akan ambil masa untuk buat cerapan. Ambil sudut ufuk, masa kena ambil sampai ke saat terampil. Sampai ke saat. Dia tak boleh ambil, dia tak boleh budarkan 2 minit. Sebab apa? Sebab pergerakan matahari kena detail. Pergerakan matahari kena terperinci. Sampai tepat-tepat 18 saat ini dia punya sudut ufuk dia. Tengok dalam display untuk alat tu, pada tedolite tu. Dan juga sudut altitude. Ini adalah altitude, sudut punggung. Yang mana daripada ufuk tu dia dongak berapa darjah. Andai kata alat tu alat lama, dia tak keluar 9 darjah ni. Dia akan keluar sekitar 80 darjah lebih lah. 80 darjah. Jadi 80 darjah berapa minit tu. Jadi kita kena ambil 90 darjah, tolak 80 darjah berapa minit tu dan saat. Maka kita akan dapat juga 9 darjah 28. Itu kalau alat lama lah. Kalau alat lama memang sistem dia gitu. Okey, anda kata dia buat penyelang kanan, dia akan jadi 200 lebih, 280 lebih. Jadi dia punya kena tolak dengan 270 sebab kita nak dapat dongakkan tu. Sebab alat adalah alat sistem 90 ke atas. Sistem kosong kat situ 180 sana 270. Berarti kalau waktu penyelang kanan dia dongak daripada 270, berarti lebihan dongakkan tu tolak 270 dapatlah dia punya altitude. Dapat dia altitude. Kalau dan juga kalau yang penyelang kiri 90 situ. Sebelum 90 tu, sebelum 90 tu 90 situ, berarti 90 kena tolak nilai sebelum 90 tu baru dapat altitude. Altitude tu adalah inilah. Ni kita ambil ni altitude terus. Okey. Dan kita puratakan waktu. Maka dapat waktu PLSS 9 minit 43 9 jam 9 pagi 43 minit 00 saat. Dan kita kena disebabkan kita nak ambil daripada internet, ini kita tag internet terus tak apa. Kita tag internet terus, kita boleh dapat terus dia punya apa? Dia punya deklinasi.
Okey, jadi untuk ambil daripada internet, almanak adalah internet adalah berdasarkan waktu universal time, waktu universal. Jadi waktu universal dengan waktu Malaysia dia kena tolak. 9 jam ni kena tolak apa? Kena tolak 8 jam pula. 8 jam. Okey, bila tolak 8 jam dah akan dapatlah 1 jam 43 minit 00 saat. Berdasarkan 1 jam 43 minit 00 saat kita masuk dalam internet untuk tarikh. Tarikh apa? Tarikh 15 Disember, kalau kita buat sebagai contoh cerapan ni 15 Disember 2020. Pada tarikh ni tag dalam internet untuk deklinasi, untuk dapat deklinasi of the sun, dapatlah deklinasi of the sun adalah 10 darjah 22.32 darjah selatan. Gitu. Dan 10 darjah 22.32 darjah minit selatan ni kita kena masuk dalam apa? Dalam segitiga astronomi. Okey, yang kita buat tadi. Okey. Segitiga astronomi. Okey. Yang ni. 10 darjah 22 minit 0.32 10 darjah 10.2232 darjah minit selatan, 10.2232 darjah selatan. Ini adalah nilai deklinasi. Kita kena masuk dalam segitiga astronomi. Berarti bila dia selatan tu dia ke bawah ni. Kalau utara dia ke atas. Ni kalau tu isu sama ni, selatan ke bawah. Betul lah kita buat tadi ni. Waktu dari sini ke sini dah 90 tambah dengan 10.2232 darjah selatan, dia akan jadi 100.2232 darjah untuk sisi. Untuk sisi tu. Okey, ini. Jadi itulah yang dimasukkan yang dimasukkan yang kena dimasukkan dalam segitiga astronomi. Ini adalah maklumat penting lah, deklinasi. Deklinasi ni penting daripada waktu, sebab tu kena ambil waktu untuk dapat deklinasi yang tepat, untuk dimasukkan dalam kiraan segitiga astronomi untuk kira azimut tu, azimut matahari. Okey. Kemudian dia punya ufuk. Dia punya, kita ambil altitude sebab kita nak tengok perkaitannya dengan segitiga astronomi. Altitude ni kita purata juga. Bila purata, selepas purata kita kena tolak dengan biasa. Masuk dalam, tengok internet juga. Dia punya lepas purata dia dapat berapa darjah. Okey. Selepas kita puratakan dia dapat okey. Selepas kita puratakan, okey, dia punya altitude ni, okay. Selepas kita puratakan, dia dapat nilai ni lah 32.2709 darjah. Okey. Dan kita kena tengok biasa benda lihat. Maka selepas tengok biasa benda lihat, kita tolak dengan biasa ni dapat 32.2552 darjah. Okey. Okey, dia punya, itu dia punya situasi dia lah. Okey. Okey, betul. Okey, minta maaf ada sedikit kesilapan salinan data tadi. Okey, ini adalah 30 darjah ni adalah bukaan terus diambil daripada sudut ufuk tadi. Okey. Andai kata alat tu dia alat lama, dia bukan 30 darjah. Dia akan tunjuk daripada atas ke situ adalah 60 darjah. Berarti kalau kita dah dapatkan dia punya altitude terus untuk dimasukkan dalam kiraan ni, kita kena ambil 90 tolak 60, maka dapatlah sudut pugak dia. Macam tu juga bila dia di sebelah penyelang kanan sana, penyelang kanan yang di 90 darjah, sana 270 bawa macam ni, matahari dia akan makin naik. Berarti lebihan daripada 270 tu dia akan jadi 300 darjah lebih. 300 darjah lebih tolak 270 dapatlah dua makan dia. Itu untuk sebelah apa? Penyelang kanan. Jadi dia akan dapat nilai macam ni juga. Dan benda ni kita kena puratakan macam tadilah. Waktu kena puratakan untuk dapat dia punya deklinasi. Okey, macam saya terangkan tadi. Kemudian altitude kita kena puratakan untuk dapat purata altitude. Purata altitude ni kena apa? Kena tengok dalam internet biasa dia untuk nilai altitude sebanyak ni berapa biasanya. Biasanya dia akan ada kena tolak 0.0017 darjah tu ada kena tolak. Bila tolak kita akan dapat 32.2552 darjah. Sebab apa kena tolak? Sebab matahari kita tengok tu dia terbias dengan udara. Maksudnya dia terbias dengan matahari sebenarnya kat situ. Bila dah masuk dalam atmosfera bumi dia terbias, dia akan melengkung gitu. Berarti yang kita nampak tu tinggi sikit daripada matahari sebenar. Maka kita nampak tu adalah appearance matahari yang ketara. Matahari ketara kena tolak biasa. Biasa kena tolak. Sebab tu bila biasa dia kena tolak, barulah dapat dia punya kedudukan matahari sebenar. Okey. Ini
Ini matahari sebenar adalah 32.2552 darjah, yang mana 32.2552 darjah ni kena masuk dalam segitiga astronomi. Kena masuk dalam segitiga astronomi. Kat sini 32.2552 darjah kena masuk dalam segitiga astronomi. Kena masuk dalam segitiga astronomi. Pusing. 32.2552 darjah ni kena masuk dalam segitiga astronomi. Ini ni. Okey. Dia punya altitude dia. 32.2552 darjah. Okey. Altitude di laras lah. Kena masuk dalam segitiga astronomi. Sorry, ini tersilap sikit. 32.2709 lah. 32.2709 darjah. Okey. Tolong dapat 32.22 darjah. Okey, kena masuk sini. Ada silakan sikit. 32.2252 darjah. 32.2252 darjah. Kena masuk dalam sini. Bila masuk dalam sini, kita kena tolaklah dia punya ni. Dia punya ni 90. Tolak ni dapatlah dia punya baki ni. Baki ni kita akan dapat 57 darjah. 57.7 darjah lah. 57 darjah cantik. Okey. 57.7 darjah cantik. Okey. Ini adalah salah satu sisi. Kita dah berjaya dapat satu sisi tadi. Daripada deklarasi kita dapat sisi ini. Daripada altitude kita dapat sisi ini. Dan sisi satu lagi senang je. Kita kena dapatkan daripada mana? Daripada latitude stesen cerapan. Okey. Latitude stesen cerapan. Okey. Okey, latitude stesen cerapan adalah kita kena ambil daripada mana? Daripada Jepun. Okey, latitude stesen cerapan ni, latitude tanda sepadan. Latitude tanda sepadan ni daripada Jepun, daripada plan aku ni, daripada latitude ni daripada plan aku ni kita boleh ambil. Dia ada nombor Maka kita daripada Jepun kita dapat latitude ni adalah 3 darjah lah. 3 darjah 03.038 darjah dari utara. Gitu. Yang mana yang ni kita kena buat lagi. Okey. Kita kena masuk sini. Pusing. Kita kena masuk sini. Bila kita masuk sini, maka kita dapatlah dia punya baki kat sini. Baki kat sini adalah 86.06 darjah. Itu dah baki dia. Baki kat sini 86.006 darjah. Okey. Jadi bila dapat semua sisi ketiga sisi ni, kita kirakan azimut. Bila lepas kita kirakan azimut, masuk dalam formula cosinus tadi, dapatlah 104.2026 darjah. Inilah dia azimut yang kita dapatkan, iaitu 104.2026 darjah. Azimut ni adalah apa? Azimut matahari. Azimut matahari. Okey, saya dapat penelitian sikit tentang latitude stesen cerapan tadi. Okey. Latitude stesen cerapan tu yang 3.0348 darjah itu kita dah berjaya dapat final terus. Kadang-kadang kita tak setengah-setengah sistem dia tak terus keluar 3 darjah. Dia keluar dalam bentuk nilai koordinat Cartesian. Berapa meter daripada mana? Berapa meter daripada origin. Jadi ini pun kita kena tahu juga macam mana kita nak tukar kepada 3 darjah tadi. Macam mana kita nak tukar kepada 3 darjah. Okay. Sebab bila kita tukar kepada 3 darjah baru boleh masuk dalam segitiga astronomi untuk kita kira azimut dia. Okey. Okey, kadang-kadang dia keluar dalam bentuk apa? Okey, saya buat macam ni. Ini negeri faham. Jatuh negeri faham.
Ini origin. Ini khatulistiwa Johor kan. Khatulistiwa dekat Pontianak, Kalimantan kan. Ini khatulistiwa bumi. Khatulistiwa bumi sana. Okey, antara origin dekat Negeri Pahang dengan khatulistiwa bumi kita tahu 3 darjah 42 minit 40 minit 00 saat lah 00 saat. Okey, kita dah tahu. Ataupun kita terus gunakan terus, tak apalah. Kita gunakan terus kepada apa? Kepada darjah boleh kata. Tak apa. Okey, ini dia punya origin ya, origin. Ini dengan kedudukan origin, latitude. Antara origin dengan khatulistiwa bumi, latitude dia macam ni. Maksudnya dia punya sudut bukan sudut latitude daripada bumi tu. Kemudian kita buat kerja kat sini, dekat Porisan. Kat Kuantan kita buat kerja, kita tu. Jadi kita bila buat kerja kat Perisas, kadang-kadang dia bagi latitude tu dalam koordinat. Koordinat tu dalam Cartesian. Yang dia bagi yang ni. Dia bagi berapa meter. Berapa meter utara lah, utara atau berapa meter. Okey. 68206, 68. Ini atas ni kita Perisas lah. Kalau 68 ni dekat mana? Dekat Sungai Ular ni. Perisas. Sekitar Sungai Ular. 68. 68,206. Sorry. 68,206.288 meter. Berarti itu. Ke utara. Berdasarkan ni, dia naik ke utara lagi. Ni utara ni? Utara. Jadi kita kena tukar kepada apa? Kepada darjah minit dan saat pula. Okey. Ya, dan ke selatan. Ke selatan dia bagi juga. Ke selatan ni kan bila biasanya koordinat batu sepatan dia akan bagi utara selatan. Yang mana yang ke selatan ni adalah yang ke timur ni adalah apa? Adalah 22. Lebih banyak. 22,219. Sini ini sebenarnya bukan Sungai Ular ni, dekat 22.219 22,219.694 meter timur. Berarti sini bukan Sungai Ular. Sini ni adalah sekitar Lepah utara. Femda Lepah utara. Okey. Kadang-kadang dan dia bagi macam ni. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk meter. Berapa meter timur dan berapa meter utara. Okey. Jadi kita kena tukar dulu. Daripada meter utara kepada darjah minit saat. Lepas tukar darjah minit saat, kita kena cara tukar dia. Kita kena darab apa? Darab dengan 0.032. Kalau main utara selatan ni, bumi ni dia kenyek sikit daripada utara ke selatan berbanding dengan khatulistiwa. Bila dia kenyek sikit, kita kena darab dengan 0.03256. Sebab dia lebih besar. Di mana ini kita tak tahu supaya tak keliru 56 atau 46. Kalau utara selatan dia besar. Sebab apa? Dia kena darab besar sebab apa? Dia kenyek lagi. Dia pasik lagi dia punya bentuk bumi tu. 0.03256 sebab dia lebih pasik daripada utara selatan. Lebih kenyek daripada utara selatan berbanding dengan khatulistiwa. Okey. Nilai tu darab 68,206.288 meter darab ni. Okey, bila darab tu kita akan dapat dalam bentuk ratusan seken. Maka kita ni bila kita darab kita nak tukar apa? Tujuan ni kita nak tukar darjah minit dan saat lah. Lepas tu kita kena bahagi dengan 3,500. Baru dah dapat berapa darjah. Okey. Baru dapat berapa darjah minit dan saat. Okey. Kalau kita tak dapat berapa darjah minit dan saat pun, kita terus dia ambil dan terus tolak je, terus tambah je dia punya daripada nilai ni. Maksudnya nak tukar pun boleh. Kalau nak tambah ini pun kita tukar jugalah kepada darjah. Okey. Sebagai contoh yang ni latitude ni kita ambil terus dia punya nilai dia
Iaitu 3.0348 3.0348 darjah. Okey, latitude. Lepas tu dia punya beza ni, jumlah selisih ni 0.3701. Okey. Kita dapat ni 0. Terus lagi. 0 ni bukan kita buat dalam bentuk saat, kita terus dalam bentuk darjah. Bahagi dengan 3600 kita akan dapat dalam bentuk darjah lah. Sama juga dengan dapat ni darab ni dapat dengan ratusan seken. Bahagi dengan 3600 dapat terus dalam bentuk darjah 0.3701 darjah. 0.3701 darjah ni adalah dari sini. Dari sini. Perbezaan kat sini. Maka kita nak tahu berapa kali latitude bumi daripada mana? Daripada ni, daripada khatulistiwa bumi ni ke sini, ke stesen kita ni, yang di depan utara ni. Dia adalah nilai ni 0.3701 ni tambah dengan 3.0348. Ni yang ni tambah dengan nilai. Tambah dengan nilai. Dapatlah dia punya nilai ni di sini. Okey. Yang ni iaitu nilai sini lah dalam bentuk darjah tambah dengan darjah ni. Nilai daripada origin ke khatulistiwa bumi tadi. Maka dapatlah dia punya garis lintas stesen 3.0348 darjah. 3.0348 darjah. Ini nilai ni nak kena buka mana? Nilai ni kita kena masukkan dalam dalam segitiga astronomi kita tadi. Dapat salah satu segitiga astronomi. Ini 3.0348, sini ke sini 90 tolak 3.0348 dapatlah 86.06 darjah. Jadi inilah nilai yang kita kena combine dengan nilai ini, dan nilai ini masuk dalam formula cosine untuk dapatkan azimut. Inilah azimut apa? Azimut matahari. Dapat azimut matahari. Lepas dapat azimut matahari, okey, kita dapat apa tadi? Sebelum ni purata sudut ufuk kita dah dapat. Purata sudut ufuk kita ambil sudut ufuk ni. Kalau penjelasan kiri kita terus ambil. Kalau penjelasan kanan ni dia dah beza 180. Kita tukar balik, tambah balik. 155 tambah 180 ni. 180 tambah. Lepas tu 156 ni tambah 180 ni. Ada tambah ni, tambah yang ni, bagi 4. Bagi 4 maka dapatlah 335.4415 darjah. Yang ni adalah purata sudut apa? Purata sudut ufuk. Okey, purata sudut ufuk. Okey. Jadi purata sudut ufuk ni. Okey, sekarang kita akan buat secara ini analogi dia. Sekarang kita akan buat secara bagaimana kedudukan sebenar dia punya titik rujukan tu berbanding dengan matahari. Kita akan buatkan seperti ini. Ini analogi asas dia. Sekarang ni kita nak tunjuk apa benda nak tolak apa benda. Konsep dia sama ni. Bagaimana sistem tolak menolak tu berlaku. Ini dah nak final dah ni. Dah habis dah. Okey. Okey, ini dalam alat. Di dalam alat. Ini alat. Dalam alat lah. Dia ada kosong darjah. Kita tengok sistem dia. Konsep dia. Sini dalam alat ni ufuk ni, ufuk. Plate ufuk. Belum bukan plate buka. Ini 90. Ini 180. Ini 270. Ini juga adalah 360 tu ini. Sebab dia pusing gitu. Okey, kemudian ini dipadam. Dia alat dan juga dipadam. Kita kena tengok konsep. Ini dipadam. Padam dia ada arah utara dia. Arah utara. Okey, kita tengok dia punya konsep dia. Dia punya waktu titik rujukan tu disetkan. Dia disetkan berapa? Kalau disetkan tu adalah berdasarkan alat sebenarnya. Titik rujukan disetkan TR 230.4831. 230. Titik rujukan disetkan dia 230. 230 sini lah. Sini 230 sini. Lebih kurang lah. Ni TR. Berarti dari sini ke sini adalah 230. 230. 230.
0.4831 darjah. Okey. Dia punya tu buka sudut tu. TR di sini berdasarkan alat. Okey, alat. Kemudian berdasarkan daripada kita kira dia punya azimut matahari tadi. Ni azimut matahari ni berdasarkan kita duduk bumi. Berdasarkan daripada berapa darjah kita dapat tadi? 104 darjah. Okey, 104 darjah. Okey, 104 darjah waktu pagi tu 104 darjah lebih kurang kat sini sebab 90 sini 90 sini. 90 situ. 270 sini. 180 sini. Berarti kalau 104 darjah tu kat sini gitu. Tulis. Kita tulis buat senang untuk kita tengok. 104.206. 202